Ada ustaz ni kata, ni sahih. Ada ni, ni tak sahih ni kan. Ini sunnah ni tak sunnah. Alamak, macam mana ni doktor? Tolong bantu kami doktor. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayah dan bunda tuan-tuan puan-puan penonton yang sentiasa menyokong dengan padu rancangan kita ini. Memilih rancangan ini dah habis terawih terus tengok, nak jadikan sebagai santapan minda, santapan emosi dan santapan rohani. Satu program yang kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia. Semua orang yang memahami bahasa pengantar yang kita bawakan ini, untuk kita sama-sama boleh belajar, kita sama-sama boleh faham, kita sama-sama boleh amalkan sunnah Rasulullah SAW berlandaskan hadis-hadis yang sahih. Bersama dengan saya, Coach Jamil Wahab menjadi moderator untuk episod kita kali ini dengan tajuknya ialah viral tapi tidak sahih berkaitan Ramadan. Viral tapi tidak sahih berkaitan Ramadan. Dan tentunya bukan saya yang akan bedah hadis itu, kita bersama-sama dengan panel jemputan kita, guru kita iaitu Dr. Amiruddin Muhammad Sobali, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama-sama kita di bedah hadis ini. Sama-sama. Alhamdulillah. Doktor, kita punya tajuk pada malam ini, viral tapi tak sahih berkaitan Ramadan. Bila kita sebut viral, maksudnya hadis-hadis yang memang dah tersebar. Hadis-hadis yang ramai orang dah tahu, tapi rupa-rupanya tak sahih. Ini nanti doktor akan kongsikan dengan para penonton kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tentunya ramai juga saudara mara kita, sahabat kita, kawan-kawan kita, jiran kita yang nak kena tahu tentang perkara ini. Jadi oleh itu, tolong untuk nak sharekan, sebar-sebarkan, bagi komen, bagi love, like semua supaya ramai boleh dapat manfaat perkongsian hadis kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mulakan, doktor, kita mulakan ya. Kita nak mulakan dengan kita nak bacakan dulu hadisnya sebagai pembuka kita pada malam ini. Hadisnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Maksudnya, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan semua perkara yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 4. Baik doktor, melihat kepada sempitas lalu hadis ni, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan semua perkara yang dia dengar. Kalau sekilas, bagi orang yang tak pandai macam saya ni, kalau baca, rasanya mudah faham. Saya dengar je, saya sampaikan. Saya dengar je, saya sampaikan. Macam tak adalah saya ni nak study dulu ke, nak simak dulu ke. Betulkah apa yang saya faham? Dan silakan doktor terangkan mesej juga daripada hadis ini. Falyatafaddal. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Menjawab soalan Coach Jamil tadi berkenaan tentang hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, dalam muqaddimah sahihnya, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang tu dia sudah dianggap menipu atau menjual nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa saja yang dia dapat, dia terima daripada media sosial, lalu dia sampaikan kepada media sosial ataupun sampaikan secara verbal. Okey, jadi hadis ini telah diletakkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, di dalam muqaddimah sahihnya, sebagai satu bentuk ingatan
Okey. ataupun sebagai satu bentuk reminder kepada pembaca ataupun hari ini kepada pendengar Mm-mm. tentang seseorang itu tidak boleh sewenang-wenangnya menyampaikan apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia baca, apa yang diterima dalam grup WhatsApp dan seumpamanya, lalu dia sampaikan. Terutamanya berkaitan dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Menghurai hadis ini, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menyebut seseorang tu terus dianggap sebagai penipu atau pembohong apabila dia tahu sesuatu berita ataupun hadis tu palsu atau direka-reka yang dicipta, tapi dia nak sampaikan juga. Mungkin isinya menarik, mungkin menyediakan pahala yang sangat besar, dan dia rasa bertanggungjawab untuk berkongsikan hal tersebut dengan sesiapa saja, sekalipun dia tahu bahawa itu adalah hadis palsu. Allah. Maka orang sebegini terus dianggap sebagai penipu atau pembohong. Yang kedua pula, kumpulan yang kedua yang disebut oleh Ibnu Al-Jauzi ialah orang yang dia tak tahu. Yang ni mungkin kebanyakan kita lah. Ya, Kan? ya. Masyarakat kita bila dapat, kemudian dia sampaikan. Orang yang sebegini juga kemungkinan untuk dia berdosa itu tinggi. Sebab dia telah sama saja macam golongan pertama. Cuma golongan pertama, dia tahu hadis ni palsu tapi dia nak sampaikan juga. Okey. Manakala yang kedua, dia tak pasti, dia tak tahu atau dia tak study dulu, lalu dia sampaikan, menyebabkan dia juga amat terdedah dengan dosa menjual nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini suatu hal yang amat menakutkan. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai imam-imam, bahawa baginda sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atasku, maksud siapa yang jual namaku secara sengaja, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Allah. Dan para ulama usul fiqh menyebut bahawa sesuatu hadis apabila menyebut satu perbuatan ni dibalas dengan neraka, Okey. maka itu salah satu bentuk perbuatan tadi adalah dosa besar. Ini memang amaran doktor. Amaran Ini yang satu keras. amaran. Sangat keras. Sangat keras. Sebab digandingkan dengan neraka. Ya. Saya nak tanya sikit ni doktor. Bila kita tengok kepada hadis yang kita sedang kupas sekarang ni doktor, ia tentang saya dapat berita satu hadis, main tu sebar saja. Sama ada saya golongan satu, na'udzubillah, saya dah tahu hadis tu memang palsu, saya sibuk pergi sebar, saya dikira pendusta. Ataupun yang kedua, saya tak tahu pun dia punya status dia tu macam mana, saya main sebar saja. Itu juga boleh dianggap sebagai pendusta. Ya. Boleh ke kalau saya nak nak ambil pelajaran daripada hadis ini untuk nak dijadikan sebagai satu orang sebut apa, panduan dalam hidup saya, selain daripada hadis, apa saja berita saya gunakan, inilah saya punya panduan. Boleh ke doktor ini nak jadikan dalam panduan hidup? Okey, ini baik hadis ataupun di sana lebih kuat lagi firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik. Fasik di sini ditafsirkan oleh Ibnu Kathir ialah orang yang kamu tak kenal. Bawa satu berita. Berita yang kita tak tahu sahih atau tidak. Lalu kita terus sebarkan atau kita menghukum seseorang ataupun sekumpulan manusia. Dan apabila kita telah pasti ataupun kita telah tahu rupanya berita itu tidak benar, kita pun menyesal atas apa yang kita lakukan. Ayat ni, hadis tadi, kemudian ancaman Nabi SAW bahawa sesiapa yang menjual nama baginda sengaja, ataupun hadis yang riwayat Imam Muslim tadi dalam keadaan dia dengar terus disampaikan, ia adalah satu panduan paling asas dan peringatan dari Allah Ta'ala, dari Nabi SAW, maksudnya dari wahyu, bahawa agar seseorang itu dalam soal agama ataupun tidak, maka dia perlu berhati-hati terlebih dahulu. Kita sebagai manusia, mungkin kita di rumah sebagai ayah atau kita di rumah sebagai abang. Kalau anak ataupun adik-adik kita jual nama kita, jual nama, kan? Dia ambil motor, dia ambil kunci motor, motosikal,
Lepas tu dia pergi round-round kan. Round ronda pekan, ronda kampung. Lepas tu kita tak jumpa motor kita. Mak kita kata adik bawa. Adik kata kamu yang bagi, kamu izinkan. Jadi sedangkan kita tak bagi. Jadi apa kita rasa? Satu, kita rasa marah lah. Betul. Yang kedua, kesan. Bila keizinan tak diberi, kemungkinan kemalangan. Betul. Kemungkinan dilanggar orang. Kemungkinan dilanggar. Jadi macam-macam keburukan. Itu hal dunia. Demikian pula bila kita kaitkan dengan Nabi SAW yang melibatkan hukum hakam akhirat. Jadi kesimpulannya ialah sama ada urusan dunia ataupun lebih-lebih lagi urusan agama yang membawa kepada akhirat, seseorang tu dia perlu mendapatkan kepastian terlebih dahulu. Selidiki terlebih dahulu. Kalau kita nak renovate rumah lah kan, kita nak renovate rumah, kita pasti bertanya beberapa orang. Betul. Kontraktor mana yang baik? Kita nak hantar anak ke sekolah, kita tengok sekolah mana yang baik. Kalau soal dunia pun kita mengambil berat, mengapa tidak soal agama? Baik. Jadi kita boleh nampak kat situ, untuk soal agama memang nak kena bagi perhatian sungguh-sungguh. Ini yang pernah keluar dulu, semak sebelum sebar. Semak sebelum sebar, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam cerita agama kita, urusan agama kita nak kena semak dulu sebelum sebar. Dalam cerita kehidupan dunia kita juga, kita nak semak sebelum sebar. Jadi apakah hadis-hadis yang viral itu tadi tapi tak sahih yang berkaitan dengan Ramadan? Kita akan tanya dengan doktor kita selepas kita berhenti rehat sebentar lagi ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan terus bersama-sama dengan kita di Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas sokongan yang diberikan. Teruskan share supaya ramai boleh dapat manfaat perkongsian kita pada malam ini dengan kita bawakan tajuk malam ini iaitu viral tapi tidak sahih berkaitan Ramadan. Apa yang viral? Ya, hadis yang viral, yang tular, yang ramai orang dah pernah tahu, yang mungkin dah amal tapi rupa-rupanya tak sahih. Ini kita nak bersama-sama dengan Dr. Amir kita. Doktor, bila sebut hadis viral, saya pun tak tahu yang mana sahih, yang mana tak sahih kan. Tapi kita dah tahu satu benda paling penting, saya dapat tu, saya jangan buat saya ni pandai. Saya nak kena study dulu, saya nak kena semak dulu. Jika saya tak pernah belajar, saya nak kena tanya pada orang yang belajar. Apa contoh-contoh hadis yang viral ni, doktor, yang berkaitan dengan Ramadan, yang memang tersebarlah ke seantero Malaya kita ni? Doktor, silakan. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini saya akan nyatakan beberapa sahajalah daripada yang banyak, yang saya ambil yang beberapa yang saya nampak popular dan banyak disebarkan, dikongsikan oleh masyarakat. Yang pertama ialah doa Jibril alaihi salam. Dia ada 3 doa. Doa yang pertama ialah bunyi dia ialah terjemahan dia ialah Jibril berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabaikan, tak pandang langsung puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk saja Ramadan, mereka tidak lakukan 3 perkara
tersebut. Okey. Iaitu yang pertama ialah tidak minta maaf dekat kedua ibu bapa Okey. ataupun salah seorang yang masih hidup. Baik. Kalau tak minta maaf dekat kedua ibu ayah sebaik masuk Ramadan, maka Allah Ta'ala tak pandang pun puasa orang tu. Oh. Okey. Yang kedua ialah tidak bermaaf-maafan antara suami dan isteri. Okey. Siapa yang masuk bulan Ramadan tak bermaaf-maafan sama pasangan, maka Allah Ta'ala takkan pandang pun puasa dia sepanjang 30 hari Ramadan. Allah. Dan yang ketiga ialah tidak bermaaf-maafan dengan kenalan, jiran, kawan tempat kerja, kawan sekelas, kenalan-kenalan jemaah surau ke masjid ke. Siapa tak minta maaf, jadi dia akan puasanya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni ataupun hadis yang viral ni, dia dikatakan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan juga dikatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Tetapi carian para agamawan, para ilmuwan tidak mendapati pun hadis ini di dalam kedua-dua kitab tersebut. Okey. Kadang-kadang bukan Ramadan je, asal bila bertukar bulan Islam, satu lagi yang popular, siapa tak memaklumkan kepada kenalannya bahawa telah masuk satu Ramadan. Siapa tak maklumkan dekat orang telah masuknya satu Rajab. Siapa tak maklumkan dekat orang ramai telah masuknya bulan Muharram, maka dia akan dapat balasan buruk sekian. Jadi ini viral tapi tidak benar. Jadi satu, yang kedua ialah kalau difikirkan setakat tidak bermaaf-maafan, lalu terus mendapat satu musibah lah, iaitu pahalanya terus tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Dia satu yang amat dipanggil melampau lah. Semata-mata tidak bermaaf-maafan. Tapi dari sudut konten tu, kalau kita tengok kandungan tu nampak macam baik juga, doktor ya. Maksudnya cerita tentang, kalau tengok yang tu hadis, kita sebut apa? Hadis tu apa sebut? Hadis palsu lah ke apa? Okey, bila sesuatu hadis tu tidak diketahui asal usulnya ataupun tidak ada direkodkan pun di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis yang utama atau kitab-kitab hadis yang sampingan, maka ulama menyebutnya hadis ni sebagai la asla lahu. La asla lahu. Tidak ada asal. Okey. Tidak ada asal ni salah satu nama hadis palsu. Oh. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu' satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la asla lahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Oh, tuan-tuan puan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah. Ada ayah, ada ibu yang melahirkan dia. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar dalam masyarakat. Faham. Analogi tu senang faham, doktor. Analogi senang faham. Adik ni asal daripada mana? Mak siapa? Ayah siapa? Tak ada. Saya tiba-tiba muncul. Tak boleh terima kan? Oh, betul. Okey, saya nak patah balik yang konten tu tadi, doktor. Kalau tengok konten tu, dia bunyi bagus, doktor. Dia bunyi bagus, doktor kan? Bermaaf-maafan. Lepas tu dengan mak ayah, dengan suami isteri, dengan orang, ini sepatutnya konten yang bagus. Guna je lah. Macam mana, doktor? Isinya memang tepat, memang bagus sebab kita memang digalakkan ataupun memang kita kena bermaaf-maafan. Terutamanya dekat mereka yang kita pernah buat salah. Ibu ayah pastilah. Kenalan-kenalan, kawan-kawan sekerja. Tapi dia bukannya mesti pada waktu yang tertentu, yang khusus. Asal masuk satu Ramadan, terus minta maaf. Tengah-tengah Ramadan tak ada dah. Asal masuk satu-satu tempoh masa, mesti ada bermaaf-maafan. Sedangkan kita kita meminta maaf, tidak ada waktu yang khusus. Baik. Terutamanya kepada ibu ayah dan juga mereka yang pernah kita zalimi, kita sakiti, dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Mungkin kita pernah mengumpat orang,
So dalam keadaan tu kita minta maaf Baik, ataupun baik. kita memohon keampunan Allah Azza wa Jal untuk mereka sekalipun mereka tidak tahu. Okey. Jadi bila menyebut tentang bermaaf-maafan ni kan doktor kan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu nak puasa je baru nak nak minta maaf, jangan nak tunggu raya je baru nak minta maaf. Minta maaf ni pada bila-bila masa. Hanya yang kita bawakan sekarang ini, kita punya fokus adalah hadis itu biasa viral, biasa popular, tetapi sebenarnya dia tak sahih. Dan antara nama lain berkaitan yang di bawah tajuk apa nama hadis palsu ialah tidak ada asalnya. Itu satu contoh hadis tu. Ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan, Doktor? Okay. Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, Baik. malam 27 likur, roh akan kembali. Ataupun di bulan Ramadan, roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Okey. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Okey. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu, bahawa untuk supaya malaikat senang datang, ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i bahawa Nabi SAW menyebut fayatu nabi arwahal mu'minin falahum ashaddu farhan bihi min ahadin bighaibihi yaqdumu alaih fayas'alunahu madza fa'ala fulan. Hadis ni hadis yang panjang berkenaan tentang bagaimana satu-satu roh yang beriman. Orang beriman bila dia sakarat, bila dia dah hampir-hampir meninggal, lalu dia meninggal, Allah Azza wa Jalla akan utuskan malaikat untuk malaikat ni akan bawakan pakaian sutera untuk roh tadi. Lalu roh tadi dibawa naik langit satu demi satu, kemudian roh tadi dipulangkan ke alam barzakh. Sampai di alam barzakh, roh yang baru meninggal ni bila dia masuk ke alam barzakh, roh-roh beriman yang lama akan datang dan tanya dia bertalu-talu, apa fulan buat kat dunia? Apa isteri saya buat? Roh yang lama ni kan, ahli barzakh yang lama beriman akan tanya ahli penghuni barzakh yang baru saja masuk, apa family saya buat? Apa anak saya buat? Berarti mereka tak kembali. Kalau mereka boleh kembali, mereka tahu apa anak mereka buat. Tak payah tanya dah ahli baru. Tapi roh yang lama bertanya dekat ahli baru, apa yang madza fa'ala fulan, fulan buat apa. Dan ini jelas menunjukkan bahawa roh tidak boleh kembali ke alam dunia sebab dia telah pun berpindah ke alam barzakh. Barzakh itu sendiri bermaksud benteng ataupun pemisah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. So antara laut yang masin dan laut yang tawar, dia tak akan terpisah sebab sudah ada pemisah antara keduanya. Allah. Dia tak akan bercampur sebab ada pemisah dia dekat situ. Barzakh. Okey. Biasa juga dengar meninggal bulan Ramadan tak kena azab kubur. Itu biasa dengar. Ada ke itu juga salah satu hadis yang viral tapi tak sahih, Doktor? Okey. Meninggal di bulan Ramadan lalu akan selamat daripada siksaan kubur. Ini juga satu kefahaman yang saya fikir ramai juga orang dengar, ramai orang percaya, tetapi tidak ada satu nas pun yang menyokong atau yang menjelaskan baik di Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka seseorang itu apabila dia telah meninggal dunia di dalam bulan Ramadan, maka tidak ada sebarang kelebihan pun untuk orang yang meninggal di bulan Ramadan, dia selamat daripada siksaan kubur ataupun hal-hal yang lain. Malah yang thabit dari Nabi SAW, orang yang meninggal, orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ibtigha'an liwajhillah, mengharapkan syurga Allah Ta'ala, mengharapkan redha Allah Azza wa Jal, dan dia meninggal dalam keadaan itu, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jal,
beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk syurga. Dan juga orang yang berpuasa dan meninggal dalam keadaan berpuasa pun dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang hasan. Tapi meninggal dalam bulan Ramadan, ni meninggal dalam bulan Ramadan lain, meninggal dalam keadaan berpuasa lain. Dia dua. Ha. Okey. Meninggal dalam bulan Ramadan, cuma kita boleh mengatakan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya Faham. dengan kerahmatan bulan ini, semoga dia diampuni. Tapi untuk kita mengatakan siapa meninggal bulan Ramadan lalu dia akan selamat daripada seksaan kubur dan seumpamanya, maka itu tidak ada satu nas pun. Dan ini juga dijelaskan oleh Samahatu Asy-Syaikh Mufti Jordan dalam satu fatwanya tahun 1432 Hijrah. Samahatu Syekh Dr. Nuh Ali Salman, Mufti Jordan, pun menjelaskan hal yang sedemikian. Orang yang telah meninggal di dalam bulan Ramadan, jadi tidak ada sebarang fadilat atau kelebihan. Wallahu a'lam. Baik, doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar tadi penerangan daripada doktor berkenaan hadis-hadis yang disebut sebagai popular. Ini antaranya lah beberapa, doktor. Kalau nak senaraikan tu mungkin banyak lagi kan. Tapi ini antara hadis-hadis yang popular, yang selalu berlegar dalam masyarakat kita, yang kita tengok, oh ini ada manfaatnya. Namun rupa-rupanya ia merupakan satu hadis yang tidak sahih. Jadi kita nak kena jaga-jaga betul-betul diri kita ni. Bila datang apa-apa hadis pada kita, sama ada secara diceritakan secara lisan ataupun sekarang ni kan zaman boleh dapat WhatsApp ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena ingat hadis yang awal-awal kita baca tu apa dia? Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan semua perkara yang dia dengar. Kita tak nak jadi orang yang menyebarkan perkara yang kita tak tahu. Berdusta atas nama Nabi ni satu perkara yang sangat berat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebarkan hadis yang kita tak tahu statusnya, dah cukup untuk dikatakan kita sebagai orang yang berdusta. Ini, ayuh, dalam bulan Ramadan ni kita tingkatkan cakna kita ni, kekesahan kita ni untuk nak jaga kesahihan hadis Nabi Muhammad SAW. Selepas ni, doktor, insya-Allah kita akan melihat kepada soalan-soalan para peserta nanti lepas ni. Tapi sebelum tu kita nak rehat dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti rehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kembali selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan terus setia bersama-sama dengan Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Kita di dalam episod yang berkongsi tentang hadis-hadis yang viral tapi tak sahih berkenaan Ramadan. Dan sekarang kita berada dalam segmen kita nak tengok apakah soalan-soalan para peserta kita yang diajukan kepada panel kita. Panel kita hari ini adalah Dr. Amiruddin Muhammad Sobali, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Baik doktor, kita nak tengok kepada soalan peserta-peserta kita dulu. Baik, Okey, insyaAllah. jika ada masa nanti kita akan sodok lagi dengan soalan-soalan yang lain. Baik, soalan yang pertama saya nak bacakan. Pernah dikongsikan di social media tentang doa-doa yang diamalkan setiap hari dalam bulan Ramadan. Adakah semua itu doa-doa tersebut berpandukan ajaran Rasulullah khususnya di bulan Ramadan? Ini penanya ni, orang yang bertanya ni dia kata dia biasa tengok ada doa-doa yang dikongsikan boleh amal setiap hari dalam bulan Ramadan. Semua doa-doa tu ada ke dalam hadis? Ada ke yang ini adalah apa yang Nabi ajar? Doktor? Okey, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa berkaitan dengan doa harian. Hari pertama doa ini, hari kedua doa ni, hari ketiga doa ni. Doa yang berbeza-beza. Sampailah 30 Ramadan. Maka itu tidak pun disebut oleh Nabi SAW dalam mana-mana riwayat. Tidak ada doa-doa yang berbeza mengikut hari. Cuma secara umumnya bulan Ramadan ni adalah bulan yang Allah Azza wa Jal kabulkan doa. Terutamanya apabila waktu-waktu kita dah nak berbuka puasa. Kemudian waktu selepas kita bersahur ataupun kita bangkit awal sebelum azan subuh, waktu itu juga waktu yang mustajab. Kemudian antara waktu kita menunggu solat, antara azan dan juga iqamah, itu waktu-waktu yang mustajab. Maka berdoalah secara umum. Doalah apa saja secara umum, tidak ada doa yang dikhususkan. Allahu a'lam. Ada dikongsikan juga satu doa bunyinya lebih kurang macam ni doktor ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lebih kurang macam tu. Itu adalah doa yang umum juga atau ada panduan daripada Nabi? Doa tu ialah doa yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, ya Rasulullah, kalaulah saya bertemu dengan malam Al-Qadar. Kalau malam yang saya ibadat ni kan, memang kebetulan memang malam tu ialah malam Al-Qadar. Okey. Apa doa yang paling elok saya baca? Okey. So kita bila kita nak minta sesuatu, Aisyah nak minta apa yang the best. Faham. Macam kalau kita dijemput ke istana. Okey. Lalu tuanku tanya apa yang coach nak. Ya. Takkan kita nak minta RM1. Betul. Apa yang paling bagus lah. Kita akan minta yang semaksimum boleh tuanku boleh bagi. Ya. Paling besar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tanya, lalu Nabi SAW kata, quli, hendaklah kamu sebut, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha pengampun. Engkau suka mengampunkan, maka ampunkanlah aku. Jadi tidak ada satu permintaan seorang hamba yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan memohon keampunan dan juga memohon kemaafan. Sebab kita adalah hamba yang berdosa. Dan bila kita cari Allah Azza wa Jal yang maha pengampun, Allah Ta'ala amat suka hamba yang mencarinya. Maka jangan lepaskan peluang ni kan? Dalam 10 malam terakhir, dalam ibadah kita, dalam tahajud kita, dalam i'tikaf kita, maka perbanyakkanlah doa ini, jangan terlepas. Sebab pasti kita akan lalu. Setiap malam, 10 malam terakhir itu pasti kita akan lalu satu malam Al-Qadar. Maka di situlah kita membacanya. Allah. Lazimi doa itu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau untuk diri sendiri, kalau nak baca ramai-ramai, fa'fu anna lah. Macam tu. Okey, cantik. Soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, doktor. Daripada peserta kita. Sahabat kita bertanya perbezaan antara hadis sahih dan hadis palsu. Ini macam kena buka kuliah hadis ni. nak tahu ni perbezaan antara hadis sahih dan hadis palsu. Mungkin boleh bagi secara ringkas dulu lah doktor. Mungkin sahabat kita ni nak kenal kot atau macam mana, sila doktor. Okey, beza hadis yang sahih dan hadis yang palsu. Hadis yang sahih ni dia telah menepati syarat-syaratnya. Ada 5 syarat hadis yang sahih.
Okey. Okay, yang ni secara ringkasnya Ringkas. sanadnya mesti bersambung. Setiap individu tu mestilah individu yang dipercayai, yang saleh, ingatannya kuat. Hadis tu tidak ada kejanggalan dan tidak ada penyakit-penyakit tersembunyi yang ada pada hadis tersebut. Okay, manakala hadis palsu pula ialah hadis yang direka atau dicipta oleh musuh Islam pun dia, Allah. oleh orang yang baik, niatnya baik, Hmm. nak ajak orang baca Quran, tapi dia create, dia cipta hadis palsu untuk tarik orang supaya baca Quran. Jadi macam mana nak tahu? First kali ialah bertanya dengan mereka yang kita percaya, kita yakin ustaz ni, agamawan ni boleh sampaikan hadis yang sahih kat kita, atau bagi tahu kita ini palsu, ini tidak. Yang kedua, memang tidak ada cara lain melainkan kita kena belajar, dan juga di sana ada banyak lagi kemudahan-kemudahan. Contohnya ialah satu laman web semakhadis.com. Semakhadis.com ni satu website yang dibangunkan untuk para pengguna, para untuk rakyat ataupun untuk umat melihat status-status hadis. Okey, dah ada bantuan teknologi dah Doktor ya. Semakhadis.com. Ya. Okey. Dapat hadis, semak dulu, barulah sebarkan. Itu penting tu kan. Okey. Soalan seterusnya daripada peserta kita. Soalannya berbunyi begini. Ada ustaz kata hadis ni sahih. Ada ustaz kata hadis ni tak sahih. Ada ustaz kata ini sunnah. Ada ustaz kata ini bukan sunnah. Apa masyarakat perlu buat supaya tidak keliru? Ini pun memang berlaku ni, realiti ni Doktor kan. Sekejap cakap, ada ustaz ni kata ni sahih. Ada ni, ni tak sahih ni kan. Ini sunnah ni tak sunnah. Alamak, macam mana ni Doktor? Tolong bantu kami Doktor. Silakan. Baik, benda ni ataupun isu ni perkara yang biasa kan. Sekarang ustaz lah kata kan, ustaz kata ini tidak sahih, yang ni sahih. Dahulu kan para ulama hadis juga berbeza menilai. Ada yang menilai hadis ni lemah, ada yang kata hadis ni boleh diamalkan. Okay. Untuk hari ni bila penonton dia rasa, bila dia untuk satu hadis dia dapat dua pandangan. Satu yang kata sah, yang tidak, cuba lihat apa hujah ataupun apa kupasan ustaz yang kata hadis ni sahih. Dan juga apa pula kupasan ustaz seorang lagi yang kata hadis ni tidak sahih. Baik. Dari kupasan kedua-dua mereka lah kita akan dapat tengok hujah mana yang lebih kita dekat, hujah mana yang lebih konkret. Kadang sebahagian agamawan dia kata hadis ni sahih. Dah berkali-kali dah saya kata hadis ni sahih. Tuan-tuan terima aja. Okey. So dia guna dia punya kuasa kan. Kuasa veto dia. Terima aja. Jangan banyak soal lah. Ya. Ada juga agamawan kata hadis yang dikatakan sahih itu tidak sahih kerana begini kan, telah didhaifkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Hajar kata hadis ni palsu. Ibnu Hibban kata hadis ni mungkar. Jadi bila ada dua keterangan, satu kata sahih tanpa hujah, satu lagi kata lemah ataupun palsu dengan keterangan-keterangan, tunjuk kitab, muka surat berapa, nombor hadis dan seumpamanya. Jadi kita akan nampak di situlah adanya hujah yang lebih tepat untuk kita ikut. Wallahualam. Sebagai satu persiapan untuk diri saya lah Doktor ya, bila berhadapan dengan hadis, cara fikir saya bila datangnya satu yang disebut hadis, saya nak letak diri saya macam mana cara fikir. Dia bermula dengan hadis ini tak sahih sampai dibuktikan sahih, atau hadis ini sahih sampai dibuktikan tak sahih. Yang mana satu bagi saya mungkin nak menyediakan diri saya Doktor. Okey, bila disebut hadis, first kali kita kena letak dalam minda kita betul ke tidak. Okey. Jadi dia punya apa yang tanggapan pertama sekali, apakah hadis ini betul dari Nabi SAW ataupun tidak. Apatah lagi zaman sekarang bila orang buat poster dan seumpamanya disebarkan dalam media sosial, ada hadis yang tidak betul tapi di bawah tu dia tulis hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Siap ada nombor lagi. Ada nombor hadis sekian. Contohnya ialah hadis yang menggalakkan seseorang menziarahi kubur pada 1 Syawal. Kerana pula 1 Syawal tu hari Jumaat. Okey. Kan?
pun Okey. diletakkan dekat Ha. dekat situ. Hujung tu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Seorang pun kata, oh Imam Bukhari ni mesti sahih. Ya. Jadi lebih-lebih lagi zaman sekarang kan, atau dulu pun sama juga, asal seseorang tu bila dia bawakan satu hadis, maka letakkan dulu dalam minda kita, saya kena check dulu. Okey. Saya kena cari orang yang boleh pastikan, yang boleh bagi tahu saya ini sahih. Kalau dia sahih, kita boleh viralkan. Kalau dia tidak benar, kita akan stop di situ sahaja. Boleh ke saya sebut macam ni doktor ya? Datang satu ayat, saya sebut ayat dululah, yang disebut sebagai hadis, saya mulakan dengan soalan, ya ke ni hadis? Ia tujuannya untuk nak menjadikan satu tindakan kepada saya supaya saya mencari, nak tengok sungguh ke tidak. Je doktor ya? Okey, cantik macam tu. Okay. Ini kita ni dah hujung-hujung rancangan dah ni doktor kan. Kalau dapatlah doktor untuk nak kongsikan ada satu lagi lah hadis yang viral, tetapi sebenarnya dia tak sahih berkenaan Ramadan. Kalau dapatlah satu lagi. Okey, baik. Ada satu juga hadis berkenaan tentang tidurnya orang berpuasa tu ialah ibadah. Hadis tu berbunyi, naumus saim ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Maksudnya ialah tidur orang yang beribadah ni, tidur orang yang berpuasa ni ialah ibadah. Tidur je ibadah. Lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur kan. Alamak. Tak bekerja. Okey. Quran tidak, doa tidak, tasbih tidak, apa pun tidak kan. Tidur je. Kerana dia menganggap tidur dia tu ialah pahala. Okey. Samtuhu, bila dia diam, dikira tasbih. Dia dah diam, tasbih. Jadi ni pun tidak benar. Amalannya ataupun pahala amalan tu berganda-ganda. Kemudian doanya mustajab dan dosanya diampunkan. Hadis ni telah dinilai sebagai hadis yang lemah oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Okey. Jadi dia tidaklah benar kan. Jadi dalam soal kita berpuasa, kita tetap kena menggandakan amal soleh. Baik. Kalau bekerja di pejabat, bekerja di ladang dan bendang, berniaga dan seumpamanya, teruskan. Bukannya diam. Kena jadi umat Islam berpuasa yang aktif, Ya. yang proaktif, jangan jadi yang pasif. Macam tu doktor ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dikongsikan dengan perkongsian yang sangat bagus, sangat best. Di penghujung rancangan ni doktor, kita nak minta apa buah nasihat, buah simpul daripada doktor untuk para penonton dan juga untuk saya, semua masyarakat. Silakan doktor. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasihat ni untuk saya jugalah kan, dan saya kongsikan dengan semua penonton dan juga coach kan, pada malam ni. Bahawa pertama sekali, hendaklah kita tanam dalam diri kita untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Sekalipun ustaz yang menyampaikan, agamawan yang menyampaikan, jangan letak di dalam diri kita terus ambil. Kadang-kadang ada orang kata dia malu untuk bertanya. Takut jadi tak beradab pula. Ya. Takut jadi tak beradab ataupun biadab. Tetapi dia perlu bertanya. Ustaz, hadis yang tadi ustaz kongsikan, boleh tak bagi tahu saya sumbernya apa? Boleh tak bagi tahu statusnya apa? Satu. Di pihak pendengar. Di pihak yang menyampaikan pula, maka bila kita menyampaikan, kita kena jujur. Kerana apa yang kita sampaikan bukannya omongan kosong manusia biasa. Tetapi kalam Nabi SAW. Dan kita nak ajak orang supaya faham agama, maka sampaikanlah apa yang benar dari Nabi SAW. Ambil masa sedikit, study. Kalau tak faham mungkin bertanya. Sekarang ni rujukan sangat banyak. Sama ada yang hard copy ada, laman web hadis ada, laman web majlis agama Islam ada, pihak berkuasa agama negeri ataupun pihak berkuasa agama pusat. Semua tu rujukan-rujukan yang boleh, rujukan yang ada autoriti untuk kita jadikan panduan. Jadi sewajarnya setiap agamawan yang nak menyampaikan sesuatu hadis, pastikan hadis itu sahih dan kefahamannya juga sahih. Jangan hadis itu sahih tapi kefahamannya lain. Ataupun isinya betul tapi hadis itu tidak betul. Contohnya ialah hadis sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Memang ada fakta-fakta perubatan bahawa puasa ni amat baik untuk kesihatan. Tapi hadis yang lemah tu tidak boleh dijadikan hujah.
Okey, okey, Jadi okey. untuk kita sebagai orang awam, kita bertanya agamawan, betul ke tidak? Ataupun bila kita lalu sampai kita dapat satu hadis, kita hold dulu, stop dulu untuk kita bertanya sebelum kita sebarkan. Jadi Baik. pihak agamawan study dulu, kaji Mhm, hadis, pastikan dia sahih, pastikan huraiannya betul mhm. sebelum kita sampaikan. Jadi bila suasana ataupun dua-dua poin ini ada, agama ni dia akan murni, dia akan cantik, bersih dari segala kekotoran dan juga debu-debu palsu yang boleh meresap dalam masyarakat. Jazakallah khair doktor. Terima kasih Waiyakum. sangat. Ui, seronok sangat dapat perkongsian yang memang memberi manfaat kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang pihak yang terlibat untuk nak menyebarkan hadis, semak dulu sebelum sebarkan hadis. Bagi pihak yang menerima hadis, semak juga dulu sebelum nak disebarkan. Dia sama aja. Semak sebelum sebar. Sekali lagi jazakallah khair doktor Waiyakum. bersama-sama Terima kita kasih. dalam bedah hadis edisi Ramadan. Jazakumullah khair kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian yang terus setia bersama dengan kita punya program pada malam ini bedah hadis edisi Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan share, teruskan sebarkan supaya ramai boleh dapat manfaat perkongsian ilmu pada malam ini dan moga-moga usaha yang kita lakukan walaupun ia rasa macam kecil tapi semoga ia dipandang oleh Allah dan kita boleh meraih redha Allah. Sampai kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Jangan pilih yang lain, pilih yang ini tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Teruskan bersama-sama dengan kami di bedah hadis edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya Jamil Wahab. Assalamualaikum. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا